Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi di Dialog Anak Muda Astro Awani. Ada bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan dan beberapa panel yang cukup hebat sekali hari ini. Kita berada di Pusanika Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangu. Dan hari ini, tentunya fokus kita seperti biasa tentang belia, tentang anak muda dan fokus kita tentang Belanjawan 2024 yang baru saja dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Macam-macam yang telah dibentangkan dan sekarang ini kita nak tahu respon daripada wakil-wakil belia. Jadi elok terus saya perkenalkan di sebelah kanan saya Tan Siew Eng, Ahli Parlimen Belia Malaysia. Hai Siew. Nak ke? Dan di sebelahnya ialah Alisa Syafiqah Syaril Nizam, Ketua Penasihat Malaysian Youth Diplomacy. Dan di sebelah saya ialah Danesh Raj Nagarajan, Official Youth 20 Delegate of ASEAN and Malaysia at G20 India Presidency 2023. Dan ada beberapa lagi jawatan dan posisi yang dipegang beliau. Nanti sama-sama dikongsikan. Dan di sebelah saya ialah Jonathan Dayson, iaitu alumni Fellow Perdana. Dan di sebelah sana, bunga di sebelah sana, Mariam Maswan, Bendahari Kehormat Kesatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia KMUKM. Tuan rumah untuk hari ini. Final year student. Kursus apa tu? Data Science. Oh, okay. Okay, sekarang ni sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, nak dapat kepandangan daripada Stu dulu lah tentang reaction you ataupun pandangan you tentang Belanjawan 2024 khususnya fokus untuk anak muda yang baru saja dibentangkan. Okay, sebenarnya sebagai mahasiswa Universiti Melaya ataupun dikenali sebagai saya sebenarnya mantan Kesatuan Mahasiswa Universiti Melaya dan berangkap Ahli Parlimen Belia Malaysia. Saya sangat menyambut baik sebenarnya tentang Belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri kita, di mana kita dapat lihat ada kesinambungan ke dalam aspek anak muda merangkumi ada ekonomi, minat dan sebagainya. Jadi saya rasa ni salah satu pendekatan juga untuk anak muda merokai lebih banyak tentang sektor-sektor yang mungkin kita tak diberi peluang sebelum-sebelum ni. Jadi itu sahajalah pandangan saya. Alright, okay. Sebab kalau kita tengok pasal peluang juga kan dan nak tarik minat, yang buatkan saya tertarik ialah untuk mereka yang nak buat kesukarelawanan ataupun nak volunteer umur 18 sampai 20 tahun. Kerajaan buat konsep pay it forward RM500 golongan belia yang berjaya untuk melakukan aktiviti kesukarelawanan. RM500 kalau nak join, nak tarik minat. Pandangan Jonathan? Ya, sebenarnya saya mengalu-alukan sebab banyak benda dalam dunia ini bukan free kan. Sebenarnya kami perlu pay it forward. Tapi yang satu pertanyaan yang saya harapkan akan dibentangkan di Parlimen adalah apakah kelayakan untuk mendapatkan yang RM500 itu. Sebab sekarang ini dia cakap bila seorang melakukan secara sukarela, yang mestilah di bawah satu organisasi yang telah diiktiraf oleh kerajaan. Adalah organisasi ini termasuk sukarela dalam parti politik, adalah sukarela dalam badan-badan yang beragama. Jika seorang yang buat benda-benda sukarela dalam badan-badan yang tertentu, adakah mereka layak mendapat RM500 itu? So itulah pertanyaan saya. Tapi secara umumnya saya mengalukan polisi ini. Okay, kalau Alisa saya rasa macam mana? Kalau ada ganjaran untuk mereka yang nak buat volunteerism. Sebab kalau volunteer sukarela ni pada pandangan kita secara ikhlas. Bagi saya pun turut serta berpendapat yang sama. Isu mekanisme adalah perkara utama seperti mana yang kata kita lihat generasi kita sangat prihatin daripada segi good governance. Kita tak nak konsep-konsep korupsi dan terutamanya kalau pemberian duit sejumlah RM500 selalunya dibuat secara kekal, diberikan kepada organisasi yang dikatakan sebegitu. Tapi bagi saya ini juga merupakan salah satu lonjakan paradigma yang bagus untuk memberi insentif kepada belia di luar sana. Bukan sahaja kalian mungkin di luar sana buat
kerja sambilan. Ataupun mungkin waktu tu macam saya lah belajar kan, waktu cuti semester kita mungkin ada waktu singkat cuma 1 minggu. Kadang-kadang tak dapat nak buat kerja. Jadi apa yang kita boleh buat, kita buat kerja kesukarelawanan. Dan bagi saya sebagai Malaysia yang mengambil tugas daripada segi negara-negara ASEAN untuk mengutarakan volunteerism, ini merupakan perspektif yang bagus lah sebenarnya. Cuma isu mekanisme adalah salah satu kerisauan lah bagi pihak belia. Kenapa tu? Seperti yang dikatakanlah tadi, macam bagaimana agihan duit tersebut diberi dan juga kelayakan yang seperti mana dikatakan. Oh, so kena clear lagi, kena jelaskan lagi tentang mekanisme dan juga kriteria. Okey, 18 sampai 20 tahun tu umur students lah. Student asasi ke diploma kan 18 sampai 20. Jadi apa pandangan Mariam tentang benda ni? Kalau dalam aspek ni saya lihat dari sudut mahasiswa sendirilah. Untuk sudut dari mahasiswa, macam saya memegang jawatan dari Kormat tu, di mana saya dapat melihat setiap program yang dibuatlah dalam universiti. Dan boleh saya katakan dalam aspek kesukarelawanan ni adalah orang cakap menjadi nilai tambah dalam diri seseorang mahasiswa ni, sebab ini juga untuk mempersiapkan pelajar, mempersiapkan mahasiswa untuk memenuhi keperluan masa depan. Sebab kalau kita tahu siapa yang involve diri dalam kesukarelawanan tu, kita tengok je dia, kita tahu dia ada orang cakap kesedaran diri untuk membantu orang. Dan dalam tu juga ada terselitnya skill-skill yang kita perlukan lah. Networking and then kerjasama. Itu yang Kalau Mariam sendiri, apa antara latest aktiviti yang Mariam join? latest activity. Kalau Dia tak latest lah, apa antaranya lah. okay, antara aktiviti yang saya join paling latest adalah Regional Student Leadership Summit dekat Indonesia baru-baru ni. Dah, banyak. Indonesia membentangkan orang cakap model kewangan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kat situ pun, dekat situ mungkin saya bukan dalam bidang kesukarelawanan, tapi dekat situ memang ramai student dari Malaysia yang bawa apa orang cakap bidang kesukarelawanan tu untuk membentangkan di persada antarabangsa. Ya, sebab tak semua orang pernah join ataupun belum merasa join aktiviti macam ni. Tapi sekali kita dah join, kita dah sertai apa-apa aktiviti kesukarelawanan tu, satu kita sedar yang kita ni sangat beruntung dapat belajar di universiti, dapat bekerja, dan yang paling penting networking bila nak bekerja nanti. Okey, silakan Jonathan. RM100 ini penting sebab walaupun kesukarelawan ini dibuat secara kelas, tapi sebenarnya dia ada cost. Untuk anak muda yang M40 ataupun B40, susah untuk mereka mengeluarkan duit sendiri untuk membuat kerja sukarelawan. Contohnya nak naik Grab, nak naik bas, ini semuanya kos. Betul. Jadi jika kami nak menggerakkan negara sebagai negara yang ataupun negara yang ada anak muda yang terus melakukan benda-benda kesukarela, jadi kami mestilah mengenalkan satu mekanisme untuk tanggungkan kos sukarelawan ini. Okay, dan jumlah 500, okey. Dan just ada dan just sebenarnya saya sembang untuk business punya angle, business punya scope. Jadi nak tanya pandangan Dana sendiri lah, berdasarkan belajaran 2024 baru-baru ni, untuk belia, untuk aktiviti keusahawanan, apa yang boleh golongan belia ambil opportunity ataupun ambil peluang tu? Okey, pertama sekali terima kasih Astro Awani atas peluang untuk kongsikan dan juga jemputan lah. Kalau saya dapat merangkumkan bajet kali ini adalah dalam tiga poin saya boleh katakan adalah yang amat berhormat tamu, agak berani sebab ini adalah bajet yang paling terbesar di dalam sejarah Malaysia terutama. And then kedua adalah pemulihan ekonomi itu mungkin akan berlaku dengan pembagian bajet ya. Kalau kita perasan pembagian bajet ini sangat jelas 3.8 bilion adalah untuk diguna pakai untuk belanja mengurus belanja mengurus ni apa kerajaan bunyi dan sebagainya. Lepas tu 90 bilion adalah untuk pembangunan negara dan sebagainya, dan 2 bilion lagi untuk simpanan luar jangka lah. So pembagian dia tu kita jelas. So di sini saya boleh katakan pertama yang saya katalah berani, dan kedua adalah mungkin akan membantu pemulihan ekonomi secara menyeluruh after pandemik dan sebagainya.
So bercakap tentang belia kalau kita perasan PM yang berhormat Tambun ada tambah ni macam cakaplah sukarelawan dia tambah 500 secara on off dibayar kepada sukarelawan yang daripada umur certain umur tu. Pertama kalau biasanya itu adalah umur jangka dia orang lepas SPM dan dalam universiti. So itu pertama dia akan tambah pendapatan mahasiswa, tapi saya boleh katakan ini adalah satu budaya yang bagus sebab sebelum ni kita ada bantuan on off kepada mahasiswa secara percuma. You tak terlibat apa-apa pun you boleh dapat duit macam tu. Tapi kali ini benda ni sangat penting lah. Dia saya boleh katakan 2 in 1 sebab PM bagi dalam masa sama you kena contribute back to the country. Dia tak sia-sia. Dia bukan orang kata macam kita manajerkan dia orang dia adalah orang kata dalam masa sama dia membina jati diri seorang anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhormat Perdana Menteri juga ada sambungkan inisiatif untuk kalau anak muda kalau nak ambil lesen untuk membuat Grab dan gig ekonomi, untuk kita daftar lesen tu percuma. So benda ni akan buat pertumbuhan ekonomi yang bagus sebab gig ekonomi ni dia sepatutnya menjadi pilihan kedua, dia bukan pilihan utama. So student boleh buat, part time boleh buat dan sebagainya. So benda tu untuk belia, saya boleh katakanlah dalam kita pernah jadi belia kan, waktu kita belajar, lepas tu kita nak dapat Masih. dalam waktu student daripada student dan peranian ke dunia kerja ni. Sebenarnya seed funding tu sangat important. Permulaan kita nak melangkah ke luar, nak menyewa rumah, nak start apa-apa kerja pun kita kena seed funding lah. Sebenarnya dekat sini yang saya nampak kerajaan banyak pumping duit dan untuk bantu. So itu dari segi belia lah. Kalau dari segi bisnes saya boleh katakan saya bekerja di Lotus Group Malaysia. Saya pengurus kanan untuk pembangunan perniagaan. Di Lotus Group kita punya major bisnes kita adalah F&B, hotel. Kita di Desa Rum punya hotel terbesar. 2 hotel terbesar dan kita ada di KL. Lepas tu kita ada film industry. So saya boleh katakan syarikat saya ni yang saya bekerja ni adalah terlibat dalam pelancongan dan juga entertainment. So kalau kita perasan dalam bajet 2024 ni ada bercakap tentang tahun melawat Malaysia untuk 2026. So sekarang basically ada persediaan lah. So bajet yang agak banyak disediakan untuk buat persediaan lah dari sisi infrastruktur, dari sisi promosi dan sebagainya. So benda ni secara tidak langsung post pandemic ini benda ni sangat-sangat membantu antara sektor yang sangat terjejas, which is pelancongan. Sebab tak boleh melancong, tak ada hiburan, semua ditutup. Sebab itu bukan satu keperluan. So saya rasa dia akan membantu industri player dalam pelancongan, entertainment untuk kembali balik dalam status quo ekonomi yang saya boleh katakan boleh bernafas lah. Ini kalau kita tengok pelancongan pun dah ramai makin melancong. Yang buat saya lagi suka ramai melancong dalam negara kita sendiri. Dari situ kita dapat build up ekonomi Malaysia sendiri kan. Tapi tadi Danish ada sebut tentang kalau belia nak bayar sewa rumah. Students pun ramai juga yang menyewa dekat luar kan. Jadi kita nak tengok macam mana pembelajaran 2024 ni adakah membantu sebab kalau zaman saya student dulu, kawan-kawan sampai share rumah ramai-ramai, bayar seorang beberapa sesikit mungkin. Jadi kalau sekarang ni macam mana keadaan ni? Reality dia macam mana? Kalau dari segi belanjawan 2024 ni, apa yang saya dapat lihat yang menyentuh isu student adalah antara salah satunya adalah peningkatan. Maksudnya yuran kemasukan UA tidak melebihi 1.5K dan juga ada juga insentif untuk menambah baik dan memperbaiki capaian wifi. Tapi bab segi bantuan rumah sewa tu saya tengok masih tak ada. Tapi kita ada peningkatan kadar minimum SDR. SDR daripada 350 kepada 500 yang mungkin boleh diberikan peluang kepada mahasiswa juga untuk memohon lah. Mungkin itu sedikit sebanyak dapat membantu. Mungkin kalau kita tanya kepada semua mahasiswa, tak semua rasa benda tu membantu. Mungkin siapa yang kata tak membantu tu mungkin orang cakap dah selesa. Tapi mungkin kalau kita tanya kepada mahasiswa yang orang cakap dalam keadaan susah, yang nak survive pun susah, mungkin orang cakap kenaikan daripada 350 kepada 500 tu sangat membantulah, sangat memberi impak yang besar kepada mereka. Bergantung pada macam mana kita gunalah sesikit mana pun, sebanyak mana pun.
Okay, dan Jonathan mungkin ada pandangan tentang soalan Alang dah sebut tentang SDR dari RM350 ke RM500. Apa pandangan Jonathan? Saya memang dialukan, yang memang diperlukan. Tapi saya yang nak menekankan adalah ketabahan. Sebenarnya bajet ini adalah untuk membina ketabahan anak muda. Sebab bila kami boleh membinakan ketabahan anak muda, segala apa cabaran yang akan mereka melalui, mereka dapatlah mengaluinya. So, yang wang ni adalah untuk cuma macam add-on saja untuk bagi dia meningkatkan ketabahan itu. So, memang baik. Okay. Sueng, apa pandangan you tentang, okay, kalau kita tengok di media sosial, ramai yang bersetuju, tapi ada juga suara-suara pastinya apa-apa yang kita buat, apa-apa yang dikongsikan media sosial, mesti ada kritikan juga tentang belanjawan ataupun apa-apa yang diberikan kepada golongan belia tidak mencukupi. Pandangan Sueng? Sebenarnya kalau menyentuh kepada soal belia, kita dapat lihat dekat Belanjawan 2024 di mana ada satu peruntukan khas kepada program rakam muda sebanyak 20 juta. Jadi dekat situ kita boleh nampak kerajaan Madani sebenarnya sangat prihatin dengan mengambil berat supaya anak-anak muda zaman sekarang ni dapat berkecimpung dalam dunia-dunia belia. Di samping itu kita tahu rakam muda ni sebenarnya salah satu nafas baru di mana dia mempunyai 10 gaya hidup sihat. Dan dari rakam muda juga kita dapat saksikan belia-belia yang boleh membentuk jati diri dan boleh memperbanyakkan pengisian program-program belia. Dan dari situ sebenarnya saya sebagai ahli parlimen belia, saya rasa dengan adanya kemudahan ni, dia dapat mengelakkan juga mungkin dari segi kes-kes jenayah di mana mahasiswa ataupun belia-belia mereka dapat meluangkan masa yang lebih banyak dekat dalam program yang lebih berfaedah. Di samping itu juga kita tahu di mana akan ada 50 juta peruntukan kepada penstrukturan semula prasarana ataupun kemudahan-kemudahan belia dan sukan. Dan dari situ kita dapat saksikan di mana belia-belia mereka akan jadi lagi berminat untuk bersukan, untuk mengadakan apa-apa aktiviti disebabkan diorang dah ada satu persekitaran yang kondusif untuk kita jalankan sebarang aktiviti. Dan untuk berkenaan dengan kritikan, bagi saya sebenarnya dia ada pro dengan cons dia, di mana mungkin sesetengah orang dah akan rasa benda ni memuaskan ataupun ada juga orang rasa benda ni dah lebih baik. Jadi sedikit sebanyak saya rasa Belanjawan 2024 ni dapat juga membantu belia-belia yang seperti kita semua. Kalau saya dapat add point kepada Suin, tadi dia ada sebutkan bajet yang agak tinggi diberikan kepada rakan muda. Betul, rakan muda ni dalam muncul tapi diberi nafas baru, telah disemak semula, dikaji semula dan sebagainya. Tapi tahun ni saya diberi peluang untuk menghadiri persidangan G20. Saya mewakili golongan belia untuk memberi pendapat kepada 20 negara yang mempunyai kuasa ekonomi yang besar untuk macam mana nak tata kelola belia dan juga negara lah. So dekat situ benda yang paling penting saya cakap adalah kita semua hampir satu dekad kita bercakap tentang youth empowerment, pemerkasaan belia. Tapi adakah pemerkasaan belia ni adalah indah kabar dari lupa? Okay. So sebab semua orang bercakap tapi infaknya diukurnya macam mana? Sebab tu saya cakap kalau betul lah sesebuah negara itu mementingkan pembangunan belia itu tercapai ataupun tidak, apakah kayu pengukurnya? Memang susah untuk kita dapat kayu pengukurnya, tapi bercakap soal ini adalah melahirkan ramai ataupun kuantiti ataupun kualiti. So waktu tu saya masih ingat dalam bersama dengan 20 negara yang kuasa ekonomi terbesar belia-belia daripada negara tu, saya secara terbuka saya cakap kalau sesebuah kerajaan itu jujur untuk membentuk belia yang boleh memimpin masa depan, dia bukannya program on-off ataupun program yang dibuat sekadar buat je. Sebab tu kena ada kaji semula pertama. Dan kedua, kalau betul lah kerajaan betul-betul consider, kita dah kena ada profiling untuk belia. Negara kita pun belum ada profiling. Kalau contohnya Kementerian Belia dan Sukan ada profiling. Contohnya saya daripada ASEAN tahun ni, ASEAN Indonesia yang cek. Indonesia menghantar surat kepada negara Malaysia cakap kita perlukan belia you yang terlibat dalam
climate change. So sepatutnya dia dah ada list dah. Okey, ini adalah benda yang selalu ramai. Tapi sebabkan program yang random macam ni, diorang tak ada list yang proper. So diorang kena biasanya cari daripada persatuan-persatuan dan sebagainya. Tapi kalau dengan adanya profiling yang betul, okey, budak ni dah ada okey, ni contohnya macam budak A. Dia ni dah ada bahagian ekonomi dia dah okey, dia faham pemahaman ekonomi, dia ada pemahaman climate change dan sebagainya. So dia dah jadi package. So orang-orang macam ni seperti yang ditawarkan ke negara-negara luar untuk mewakili negara dan sebagainya. So it's very important lah profiling belia. So tak adalah macam sekarang ni dia bagi dana kepada rakan muda kan. So rakan muda tu rakan muda ni bukanlah program yang repetitif ataupun program yang random on off. Dia sepatutnya program yang dah ada profiling yang Macam makin besar maksud bagi makin besar diberikan kepada macam-macam entiti, tapi program dia kalau sentiasa berulang, dia macam saya cakap lah, dia mungkin ada kuantiti 100 juta belia yang terlibat, tapi kualitinya kita bercakap tentang soal outcome dia tu, result dia tu. Kalau saya nak tambah sedikit, kalau kita tengok peruntukan bajet pun perbelanjawan pada tahun ni sebenarnya lebih banyak kepada involvement. Ya, yang kalau bahagian pendasar macam cakap untuk develop belia, involvement maksudnya guidance. Lebih kepada staff lah, tak diurus. Bila kita tengok sebenarnya tidak ada kesinambungan yang seperti diperkatakan, malah bagi saya rasa amat kecewa sebenarnya. Bajet ni memberi beban yang teramat banyak kepada Kementerian Belia dan Sukan untuk menampung suara-suara belia. Bagi saya, kalau kita nak menjadi Malaysia yang lebih hebat, yang lebih produktif dan sebenarnya lebih empati serta madani kan, kita sebenarnya kena melihat pemekasaan belia tu daripada segi ke setiap kementerian. Kementerian Luar Negeri, Kementerian NRCC, Kementerian Komunikasi dan sebagainya. Kalau memberi salah satu sektor saja tidak cukup, sebab isu belia mungkin bagi saya, sebab bidang saya lebih kepada luar negeri. So mungkin topik pasal ASEAN, UN, G20 dan sebagainya mungkin saya boleh faham. Tapi tak semua menyebabkan isu dalam ni. Ada yang bila kita bincang waktu ASEAN berkatakan pasal agriculture, food security, Kementerian Kelestarian Hidup mungkin dia ada buat sesi stakeholder engagement. Dia bercakap dengan golongan di luar bandar tentang bagaimana nak menambahkan lagi produksi dan sebagainya. So bila kita tak ada bila wujudnya masalah macam ni, jurang antara kementerian tidak dapat dicari satu jalan yang di mana semua boleh berdiri teguh bersama. Di situ belia pun bagaimana tambahlah beberapa banyak juta per setiap tahun. Isu masih sama. Kita tu certain extent masih Susana sebut tentang isu masih sama. Apa? Isu bukan sahaja kos sara hidup. Memanglah kita ada menu rahmah. Tapi sampai bila kita nak ada tanggapan yang menu rahmah boleh kawal kos sara hidup. Kedua, kos universiti. Bukan sahaja pasal kos universiti, kita juga kena cakna yang belia ni tak semua sambung belajar. Dan hari tu awal tahun ada statistik yang mengatakan ramai belia dah tak nak sambung belajar. Bagaimana sektor belia tersebut pula? Adakah Kementerian cakna melihat belanjawan ni dan memastikan kita ada lagi peluang pekerjaan ataupun sebarang macam safety net untuk diorang masih berfungsi sebagai satu komuniti? Sebab bukan salah mereka untuk tak nak pilih, sebab edukasi sistem pendidikan kita pun makin lama kualitinya makin bagi saya meragui. Adakah kita masih duduk dekat dalam kelas nak setakat dengar, lepas tu time exam just jawab exam, lepas tu dah? Ataupun kita pula tanya tentang soalan macam mana kita 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, bukan sahaja kita tapi belia yang akan datang tak akan dapat harungi masalah yang sama. Adakah kita membuka environment atau persekitaran yang boleh kita cakap pasal politik tanpa kena disekat suara, dimasuk lokap dan sebagainya lah. So itu adalah antara isu yang masih berulang. Bagi saya sedikit kegusaran lah yang belanjawan ni masih tidak dapat lagi mencakupi. Okay. Apa yang disuarakan Elisa tu ada beberapa persoalan. Okay, tapi Sio dari tadi ada banyak yang disakapkan. Silakan Sio. Jadi macam menjawab kepada soalan saudara Danesh, di mana berkenaan dengan rakan muda, saya memang kita nampak di mana peruntukan rakan muda tu agak meningkat
Cuma di mana kita tahu bila ada nafas baru rakan muda, mahasiswa dan belia mereka dapat jalan seiring. Sebab kalau dulu rakan muda bila dah tak hidup seperti dulu, kita nampak persatuan belia yang pergi, tapi mana mahasiswa dia? Kita dapat lihat, mahasiswa buat hal mahasiswa dan belia pergi dengan belia. Itu pun secara boleh dikatakan secara kumpulan mereka sahaja. Jadi dengan adanya rakan muda, saya sendiri dapat saksikan mahasiswa ada dekat dalam, belia pun ada. Jadi kat situ kita dapat nampak keserasian ataupun tak ada sebarang titik ataupun penghalang untuk kita dapat bersatu hati tanpa mengira kaum, bangsa dan sebagainya. Dan untuk Belanjawan 2024 juga sebenarnya saya sedikit terkilan juga di mana kita dapat lihat banyak peruntukan yang dikeluarkan kepada anak muda. Tapi di manakah peruntukan untuk ahli parlimen belia? Mungkin tak banyak, tapi saya harap dengan adanya peruntukan kepada ahli parlimen belia, kita dapat buat program-program yang berteraskan konsep-konsep dari segi keilmuan, kebajikan, kesukarelawan. Sebab kita tahu ahli parlimen belia ni bukan sahaja di satu negeri, tapi di seluruh Malaysia. Jadi saya harap ni boleh dijadikan satu pertimbangan. Dan untuk ahli Malaysia pula, berkenaan dengan pendidikan, sebenarnya saya sambut baik juga di mana kalau student tu tak minat untuk sambung belajar, kita mungkin terlupa kita ada satu sektor adalah TVET. Di mana TVET tu untuk mungkin pelajar-pelajar ataupun anak muda seperti di luar sana yang tak mempunyai minat ataupun mereka tak suka langsung. Jadi mereka boleh berkecimpung dalam TVET. Walaupun sekarang ni kita dapat lihat TVET ni adalah berkemahiran rendah. Tapi dengan adanya persetujuan ataupun peruntukan kepada TVET 2024 juga, saya harap TVET ni akan jadi satu kemahiran yang tinggi berbanding TVET yang dulu. Alright. Oh, okay. Yang ini saya nak tambah Silakan daripada saudara Siu dan Alisa berkenaan kepada TVET kan, dan saya nak luaskan diskusi ini untuk tambahkan kepada micro credential. Memang ada peruntukan dalam Belanjawan ini, iaitu untuk bagi HRD Corp untuk meneruskan sertifikat ataupun sijil-sijil untuk menambah baik edukasi pendidikan yang lebih seluruhnya. Tetapi soalannya adalah pembayaran sijil-sijil ini, sebab sebenarnya pembayaran sijil ini adalah agak mahal. So, adakah peruntukan untuk memberikan, contohnya sebagai seorang pelajar, bolehkah mereka mendapatkan PTPTN untuk bukan saja untuk membayar ijazah atau ijazah muda, tapi untuk membayarkan TVET, micro credential ini? Jika ada polisi yang sebagai ini, lebih baik kepada anak muda, sebab sekarang ni anak muda tidak saja ada pilihan untuk mendapatkan ijazah ataupun TVET, tapi jika dia tidak dapat meneruskan pelajaran dalam ijazah muda, dia boleh meneruskan pelajaran dari segi micro credential. Okay, untuk upgrade skill. Okay, silakan. Mungkin saya boleh tambah poin daripada Siu Eng dan juga Jonathan. Okay, so dari Siu Eng tadi, bila adanya rakan muda itu, mahasiswa dan belia itu bergerak sehaluan. Itu saya menyokong lah pernyataan itu, di mana untuk mengetahui dekat setiap universiti ni kita ada sekretariat rakan muda. Di mana orang panggil SRM lah. SRM ni bergerak dekat setiap universiti ni untuk mengadakan program-program yang orang cakap bila mahasiswa tu dah tak bergelar sebagai mahasiswa, dia akan menjadi benda yang kesediaan untuk keperluan masa depan dia tu, orang cakap sudah baiklah, sudah kuat, kukuh dan kuat. Dan untuk poin daripada Jonathan dari segi persijilan tu, untuk saya tambahkan dari segi persijilan, tapi kita fokuskan lagi dalam bidang pembangunan teknologi. Macam kita tahu pembangunan teknologi ni orang cakap rapidly evolving, dan demand dia makin tinggi, saban tahun makin tinggi. Jadi dekat dalam Belanjawan 2024 ni saya masih tak nampak orang cakap insentif diberikan kepada pembangunan teknologi tu. Mungkin memang sijil untuk pembangunan teknologi tu banyak dah dekat online yang dalam free.
Tapi yang free tu orang cakap tak setanding kualiti yang perlu dibayar secara mahal tu. So mungkin kerajaan perlu fokuskan kepada insentif dari segi pembangunan teknologi kerana kita nak memberi kesediaan kepada mahasiswa untuk menjadi orang cakap belia yang dapat menerajui masa depan negara. Kita rehat dulu. Kita jumpa lagi kejap lagi di Dialog Anak Muda Astro Awal ni. Bertemu kembali di Dialog Anak Muda Astro Awal ni. Kita nak terus sembang ataupun membincangkan tentang pasca belanjawan 2024. Okey, kita nak sambung tadi Alisa. Tadi Alisa agak kurang bersetuju dengan kerajaan memperuntukkan banyak kepada Kementerian Belia dan Sukan. Katanya itu membuatkan jurangnya lebih luas lagi berbanding kementerian lain. Tapi pandangan peribadi saya sendiri, sebab belia ni lah yang akan panjang lagi tempoh hidup dia. Belia ni akan banyak lagi sumbangan yang akan diberikan kepada negara. Mungkin kalau boleh diperjelaskan lagi Alisa. Bagi saya peruntukan yang diberikan je macam seolah-olah kerajaan memberi satu kementerian sahaja menjaga portfolio tersebut. Bagi saya sebab isu merentas kementerian. Dan masalah keselamatan bukan saja keselamatan tradisional dari segi perang atau dan sebagainya, tapi bukan tradisional seperti makanan, tenaga dan sebagainya juga perlu dilihat. Dalam masa sekarang kita perlukan setiap kementerian beri sedikit ataupun satu badan ataupun satu bahagian atau peruntukan khas untuk belia. Jadi kesinambungan tu je tak melibatkan apabila kita nak berbicara, terutamanya sebagai saya wakil NGO, apa-apa kita kena rujuk KBS. Dan nanti kalau KBS cakap, oh isu tu bukan daripada kementerian saya, jadi kita kena pergi kementerian lain pula. So, penghujung ceritanya, isu pentadbiran akan banyak lagi pakai kos. Komuniti kita yang terkesan tak akan dapat apa-apa. So, moving forward, kita kena bergerak berbahulah, bersatu bahu dalam aspek begini. Kalau dengan pendidikan, KBS dan juga pendidikan, Kalau untuk pendidikan bagi saya, setiap kementerian juga macam ni lah. Sama ada MOE atau MOHE, dia kena cakna dan faham siapa stakeholder dia. Kalau selalunya buat libat urus, kita boleh nampak lah sama ada dalam social media ataupun siapa yang sendiri masuk. Bagi saya, belanjawan ni mungkin dia akan mendengar lebih kepada sesetengah pihak sahaja. Dan pihak-pihak utama, suara diorang bukanlah nak cakap ditendai, tapi ditolak tepi kerana mungkin benefit dia tak outweigh other things. Okay. Contohnya mungkin kata kita cakap tadi pasal TVET. Adakah kita dapat juga suara daripada pemain industri? Bagaimana kita nak memastikan pelajar yang mungkin diorang dah ambil sama ada ijazah sarjana ataupun diploma serta kawasan daripada SPM boleh transisi ke pekerjaan dengan lebih mudah? Adakah peluang pekerjaan tu sedia ada dan sebagainya? Bukan sahaja memahami kualiti pendidikan tapi juga kesiapsiagaan mereka untuk mengharungi cabaran di hadapan. Okey, dan Nash pun sebenarnya ada sesuatu yang nak dikongsikan tentang pekerjaan, peluang pekerjaan oleh anak muda, Danish. Jadi, pertama bercakap tentang soal pekerjaan. Betul lah, saya bagi contoh pasal TVET industri. Yang TVET industri ni adalah macam tadi kita dapat orang kata tadi kita dapat sembang-sembang santai tadi, banyak juga pendapat-pendapat yang berbeza dan sebagainya. Tapi betul lah kerajaan tak allocate money. Tapi anak muda minat tak masuk TVET industri ni adalah satu persoalan yang sampai sekarang kita tak boleh nak jawab. Tapi dalam beberapa forum yang saya pernah pergi, bercakap dengan anak muda yang terlibat dalam TVET dan sebagainya, adalah masalah utama adalah gaji yang di-offer tidak memadai untuk sara hidup mereka. Sebab tu mereka lebih prefer untuk bekerja di Singapura, pergi tempat-tempat lain, TVET industri yang di negara lain. Sebab apa? So, macam apa yang saya boleh rangkulkan di sini adalah mungkin Malaysia mempunyai lambakan pekerja asing yang banyak. Okay. So, bila adanya lambakan pekerja asing yang banyak, mereka monopoli industri TVET kita. Dan bila mereka monopoli dengan gaji yang rendah, anak muda di negara kita tak dapat demand gaji. So,
Dengan itu industri pun memang dah ada kita bayar orang luar negara lebih murah dan sebagainya. So sebab tu kita tak terlibat. So di sini kerajaan pun kena emphasize kepada industri luar, you have to have minimum gaji yang berpatutan dengan kerja. Janganlah minimum gaji memang betul lah ikut macam kerajaan cakapkan 1,500 tapi bekerja macam siang malam, lepas tu Sabtu Ahad tak cuti dan sebagainya. Itu dah macam tidak adil lah bagi seorang pekerja kan. Itu yang pertama. Dan kedua adalah bercakap tentang TVET industri ni, kita dah kena kaji semula dah privatization of TVET industri. Contohnya saya bagi Custom Academy. Custom Academy ni ni adalah satu industri yang baru diorang buka. Tapi diorang buka Custom Academy untuk train B40 yang drop out untuk masuk akademi diorang dan menjamin pekerjaan. Dan di sini saya rasa kerajaan dah kena ambil dah satu langkah yang agak berani, serius. Kerajaan dah kena announce dah. Okay, by this year kita akan kurangkan. Setiap tahun akan berkurang peratusan pengambilan pekerja luar negara. So, every industry you have to bersedia untuk train our local people to be in your industry. Tak boleh dah buat mengejut pun industri akan terkesan dan sebagainya. Tapi kita dah kena bagi dah jangka masa. By this year kita akan berkurang. Dengan itu TVET industri kita akan diramaikan oleh belia dari negara kita lah. So itu yang pertama. Yang kedua bercakap tentang peluang pekerjaan, keboleh pasaran graduan dan sebagainya kan. Benda ni saya emphasize waktu saya duduk dalam lembaga pengarah Universiti Melaya. Dulu pun saya selalu Bunda. kan. So waktu saya dilantik 26 waktu tu. So waktu tu saya yang termuda lah. Saya bersyukur peluang itu diberikan. Itu adalah satu, saya boleh katakan itu adalah satu kepercayaan yang diberikan kepada anak muda oleh kerajaan. So dan agenda itu masih diteruskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. So dekat sini saya selalu cakap subjek di universiti kena menjadi cerminan realiti. Dia tak boleh you buat benda lain tapi bila keluar bekerja industri nak lain. Saya akan cakap universiti tidak engage dengan industri. Yes, dia engage tapi Kena cepat lagi. kena dia kena agresif lagi sebab industri luar pun agresif. Pelajar luar negara pun agresif. Negara luar pun agresif. So kita pun kena agresif. Contohnya kalau saya berada masih berada di universiti, saya nak tengok satu subjek yang memberi kredit awal kepada student, you boleh kerja part time dalam industri yang you belajar. So kita bagi you 2 jam kredit setiap semester. So dengan tu setiap semester dia ada masa untuk dia pergi attach dengan industri, dia tolong industri. Dekat situ dia kenal networking. Tapi saya nak petik satu dulu dan nak tunjukkan kepada Mariam. Sebab Mariam sekarang ni tahun akhir, second last semester kan. Okay, akan bekerja dalam masa setahun lagi, insyaAllah kalau ada rezekinya ataupun mungkin nak sambung masters ke lepas tu. Okay, realiti sekarang ni macam tadi Danesh ada sebut universiti kena cepat. Macam saya dulu waktu belajar kewartawanan, lepas tu barulah zaman tu kita ada Twitter waktu tu, semua kita bersaing dengan new media. Lepas tu ada subjek new media untuk student-student yang mendatang. So maksudnya course ataupun kursus ataupun subjek kalau kita lihat sekarang ni memang mengikut industri, mengikut realitinya. Okey, tapi sejauh manakah sekarang ni apa yang kita belajar ataupun pengalaman Mariam sendiri kan menyediakan Mariam untuk berada di industri tahun depan. Sebab kita takut macam apa yang Mariam belajar sekarang ni tahun depan benda tu dah tak relevan dah. Okay, menurut khidmat saya lah. Kalau saya sendiri, saya mengambil jurusan data science. Macam itu saya cakap tadi, data science ni demand dia makin lama makin tinggi. Sebab teknologi ni rapidly evolving. Dari segi, saudara tadi cakap, subjek yang kita ambil tu kena jadi cerminan industri yang kita ceburi. Tapi menurut saya, sebenarnya kita kena bersedia untuk, tidak bersedia untuk prepare anything sebab masa depan tu sentiasa menjanjikan cabaran di luar jangkaan. Jadi fleksibel. Jadi fleksibel. Macam saya sendiri juga dekat universiti ni saya banyak aktif lebih kepada bidang yang bukan dari bidang yang course saya sendiri. Tapi apabila dapat nasihat daripada orang lebih pengalaman, orang cakap itu menjadi nilai tambah. Dari segi skill yang kita ada daripada aktiviti yang kita orang cakap kita join lah. So bagi saya dia tak jadi masalah. Apa yang kita belajar tu menjadi orang cakap ilmu yang kita ada daripada orang yang tak
cuburi bidang tersebut. Jadi bagi saya macam Hawa cakap, kita jadi fleksibel. Okay. Silakan Jonathan. Sebenarnya yang kerja ni bukan satu jalanan yang lurus. Sebab tu kami mesti memberikan laluan alternatif kepada anak muda. Kan, bukan sengaja bila macam saudara Mariam, dia belajar data science, mestilah bekerja di data science. Dia boleh bergerak. Dia bergerak ke industri lain. Contohnya banking, contohnya consulting dan sebagainya. Jadi dari sudut ini, pastilah pelajaran ni mesti memperkenalkan bajet untuk sijil-sijil, mengambil kesijilan. Apa salahnya jika seorang anak muda nak menjadi influencer? Dia mendapatkan wang juga kan? So, jika kami memperkenalkan laluan alternatif untuk anak-anak muda, tidaklah anak muda terperangkap selepas mereka menjadi graduan. Bukan jadi penganggur lah. Alright, okay, sekarang kita nak alihkan fokus kita kepada isukan sebab difahamkan 30 juta ringgit diperuntukkan untuk menggalakkan syarikat atau studio permainan video antarabangsa berlabuh di Malaysia dalam pembangunan produk digital. Okay, Anissa difahamkan seorang gamer. Kata di situ. Okay, bagi saya, mungkin sebab saya main game saja. Adik saya sekarang sendiri tengah belajar diploma dalam kos ni. Bagi saya menyambut baik yang sebenarnya wujudnya alternatif ni. Sebab bagi saya nampak isu ni sangat simple. Kalau macam adik saya, dia mungkin tak beberapa boleh atau mampu nak ambil akademik. Sebab tu kita ada alternatif yang lain dan dekat situlah wujudnya. E-sports ni bukan sahaja kita tengok, especially lah kalau kita cakap dengan golongan yang lebih atas daripada kita, dia akan nampak, oh ni semuanya depan komputer tu sahaja. Tapi dia melibatkan banyak juga sektor, multimedia, communication dan sebagainya yang boleh mewujudkan lebih ramai peluang pekerjaan. Saya juga suka apa yang saudari Mariam katakan, bagaimana kita perlu fleksibelkan diri kita. Mungkin macam saya belajar pasal hubungan antarabangsa, satu hari nanti mungkin saya boleh terjerumus dalam sektor ni sebab kita boleh buat jalinan MOU antara dua negara contohnya. Jadi sektor ni membangun dengan bagus sebab bukan saja kita boleh utarakan talent-talent kita yang ada dekat dalam Malaysia, ialah bukan saja OPT je lah. Kita pun ada game-game yang lain juga ataupun animasi-animasi yang lain. Serta kita boleh juga provide a safety net kepada community ni bahawa apa yang diorang buat adalah berwibawa dan juga mengharumkan nama Malaysia di pasar antarabangsa. Itu adalah satu benda yang perlu kita iktirafkan dalam area ini. Okay. Alright, Mariam. Okay, mungkin saya boleh tambah macam Elisa. Elisa cakap tadi, bila kita, sebenarnya ada satu stigma, orang cakap stigma buruk jugalah masyarakat kepada orang yang bermain game ni. Dia cakap macam orang main game ni macam membuang masa duduk depan komputer saja kan. Tapi sebenarnya benda tu makin lama kita lihat benda tu dia berpecah kepada banyak kebaikan. Antaranya dia menyuntik minat untuk belajar tentang komputer tersebut, untuk membuat mencuburi dalam bidang grafik, animation semua tu kan. So ini juga berkait rapat dengan poin saya sebelum ni, which is kita nak tambah pelajar yang minatnya untuk dari segi penambahbaikan dalam dunia teknologi. Itulah dari segi. Alright, dan Siung, macam mana dengan, masih berkaitan dengan e-games, macam mana dengan 30 juta tu supaya investment tu bukan sia-sia saja? Sebab ini dari syarikat luar negara untuk invest kat Malaysia kan? Okay, jadi sebelum tu saya nak kongsikan lah, sebenarnya isukan ni kita tahu dia diperkenalkan semenjak 2019 di mana zaman COVID. Jadi macam saya sendiri, saya sebelum ni pun bukan pemain e-sport, tapi disebabkan COVID-19 dan saya tak ada kerja lain untuk dibuat disebabkan Zaman guys, saya pun banyak main game juga waktu COVID. Disebabkan keadaan kita banyak online class, kita banyak macam duduk kat rumah. Jadi saya memanfaatkan masa-masa saya ada di rumah untuk saya main e-sport. Sampailah saya pernah mewakili masuk e-sport, mewakili Mesti Melayu. Dan saya rasa sebenarnya benda ni sesuatu benda yang baik juga. Dan kita dapat lihat juga di mana isukan ni dia saban tahun menjadi semakin terkenal. Di mana pemain Malaysia
telah mendapat peringkat emas dan peringkat gangsa ketika Sukan SEA Manila 2019. Jadi perkara benda macam ni dia akan meningkatkan lagi minat-minat anak muda, terutamanya macam yang sebaya macam kita semua untuk menerajui bidang-bidang e-sport. Dalam masa yang sama juga, saya rasa ekosistem e-sport ni sebenarnya belum mencukupi lagi, tidak melengkapi di Malaysia. Tetapi saya berharap dengan adanya peruntukan Malaysia, Montun ataupun kita kenali sebagai Tencent juga yang memperkenalkan PUBG Malaysia dapat masuk ke Malaysia dan menjadi salah satu pelaburan kepada e-sport akan datang. Sekejap, kalau e-sports ni kira kategori kau nak belajarnya under science data ke? Tak ada. Tak ada, tapi masa saya cakap digital, more to animation lah, software engineering. Jonathan, you ada apa-apa nak tambah pasal e-games sebab tadi macam ada? So, saya memang mengalukan inisiatif kerajaan ini. Dari segi ekonomi, memang kami perlu inisiatif sebagai ini. Tapi untuk saya, jika kami sebagai satu society kan meletakkan sukan dengan e-sport sebagai tahap yang sama, kategori yang sama, saya khawatir adakah kami akan menghilangkan tujuan sukan pertama, iaitu untuk melahirkan generasi yang cergas daripada segi fizikal. Sebab e-sport ni saya bukan nak mengendalikan e-sport, tapi kita tidak boleh mengelirukan kedua-dua ini. Dia sebenarnya walaupun perkataan sport yang sama ataupun sukan, dia sebenarnya benda yang tidak sama kan. Satu fizikal dan satu lebih kepada sebagainya lah. Ya, di situ. Okay, jadi ada argumentnya di situ. Alisa setuju tak? Bagi saya mungkin saya tak beberapa setuju. Mungkin kalau kita nampak sukan ni, kalau mungkin sukannya mesti berpenuh. Tapi kalau main dekat belakang ni, komputer tu pun boleh berpenuh juga sebenarnya tu. Bagi saya sukan ni kita kena lihat secara holistik. Adakah dia pakai cerdas minda atau tidak dan sebagainya. Kalau macam tu kita boleh juga mempersoalkan permainan seperti catur. Catur dikirakan sukan juga to some. So in that case, macam mana kita nak identifikasi, itu memang salah satu tubik yang Okay. Jadi, tapi bagi saya apa yang kerajaan sedang laksanakan adalah juga peruntukan yang baguslah untuk komuniti yang sedia ada. Okay, pandangan saya pula sukan ni dia ada physical sports and mental sports lah. So mental is like seperti catur dan juga e-sports. Jadi kalau saya nak tambah sikit, disebabkan saya ni dalam bidang sukan, dan sebenarnya sebelum ni kita jadi keliru, adakah e-sport ni tergolong dalam salah satu sukan? Tapi kini untuk masa sekarang ni, e-sport telah diiktiraf sebagai satu sukan di mana macam yang tadi Saudari Alisa bagi tahu, sesuatu sukan ni tak perlu berpeluh, tak perlu secara fizikal. Tapi kita dapat lihat e-sport ni menggunakan strategi kita, cara untuk kita berfikir, cara untuk kita berkomunikasi, dan dalam masa yang sama kita dapat lihat pelbagai impak yang positif yang kita akan dapat. Dan bagi saya e-sport ni juga merupakan salah satu lonjakan baru sebagai satu perubahan positif pada anak muda akan datang. Disebabkan kita tahu juga zaman sekarang ni e-sport bukan semata-mata untuk keseronokan, tapi dia malah kepada menjana pendapatan. Yang macam kita boleh lihat adalah seperti Voki, Solos, di mana mereka merupakan anak-anak muda zaman sekarang, namun mereka dah boleh menjana income di mana mereka boleh beli sport car, rumah yang mewah. Dan saya rasa memang sepatutnya kerajaan memberi satu peruntukan khas supaya lebih ramai lagi anak-anak muda yang boleh menjadi teladan yang akan jadi salah satu role model teladan mereka. Okay, dan tadi Siu pun ada cakap main game, saya pun main game juga. Tapi bila main game ni, kan kadang-kadang kita beli diamonds lah, coins lah apa kan. Dia lagi seronok kalau kita boleh create game tu dan menjana pendapatan juga. Kita start as a player, kita mula sebagai, yalah kita main game. Lepas tu saya tengok orang yang create game tu berapa pendapatan dia. Dalam masa seminggu saja dah 2 juta lebih dolar. Jadi kita seronok lah kalau ada orang Malaysia sendiri yang create game sendiri yang boleh menjana pendapatan sendiri. Okay,
sekarang ni di penghujung perbincangan kita lah nak tanyakan pandangan dan juga harapan untuk belia untuk memanfaatkan apa jua belanjawan yang ada ni. Kita tak nak habis masa komplain saja, kita nak gunakan masa yang ada ni untuk memanfaatkan belanjawan yang ada ni untuk masa depan mereka. Mariam. Bagi saya belanjawan 2024 ini, ia banyak kepada orang cakap bila insentif ni bantuan kewangan lah kan. Mungkin orang ada sebahagian yang merasakan bantuan kewangan ni untuk orang yang malas. Macam orang malas, okey kita bagi bantu. Orang reporti, kita manjakan, kita bagi bantuan. Tapi sebenarnya kita melihat kepada sudut yang positif di mana ia adalah disebabkan oleh tekanan ekonomi, jadi kerajaan ingin membantu sedikit sebanyak kita untuk survive lah, basically survive dalam dunia ni. So harapan saya kepada belia adalah untuk memanfaatkan sepenuhnya bantuan-bantuan yang diberi, gunakan sebaik mungkin dan jadikan ia sebagai orang cakap kita terima sekarang dan kita bagi semula pada masa akan datang. Okay, bagi semula tu macam mana contohnya? Semula tu insentif tu kita membina diri kita. Jadi kita dengan apa yang dah dibina dalam diri tu kita menyumbang kepada negara lah dari pelbagai aspek yang kita orang cakap kita kukuh lah dari segi aspek tu. Sama seperti saudara Mariam, tapi saya nak menekankan dari segi ketabahan. Bantuan-bantuan ini kami sebagai anak muda mendapatkan untuk membina ketabahan diri sendiri kami. Sebab bila kami ada ketabahan yang lukuh, apa segala benda yang akan datang kepada kami dapatkan melalui dan dapatkan menyumbang nanti kepada negara. Dan ini. Okey, saya rasa bajet yang agak progresif, macam saya cakap bajet yang terbesar dan belia diberi fokus, tapi tabir urus yang baik perlu ada. So untuk mengelakkan ketirisan yang berlaku dalam sistem tabir urus. So benda ni adalah very important yang akan menjamin kualiti dan juga progresif ataupun tidak dari segi tabir urus lah. Okey, sebab tadi Alisa pun ada sebut tentang tadbir urus, tentang mekanisme ataupun kena jelaskan lagi. Mungkin kita boleh dengarkan cadangan juga daripada anda berdua dan mungkin Mariam juga mesti ada idea sebab kalau students ni kadang-kadang dia ada cabaran dia juga kalau nak apply ke apa untuk apa-apa bantuan. Maybe dan boleh start dulu. Kalau bagi saya tabir urus yang baik adalah pengendalian lah dari segi implementation, memperbanyakkan lagi, memudahkan lagi proses birokrasi yang kurang sebab birokrasi yang banyak naik turun yang banyak, kos yang banyak terlibat dan sebagainya. So kalau tanya saya, birokrasi yang baik ni adalah telah macam kurang birokrasi dan banyak lagi pihak yang boleh kelolakan, bukan sahaja berpusat, dia kena decentralize. Di peringkat negeri ada, di peringkat ni semua ada. So benda tu yang akan mempercepatkan lagi pertumbuhan yang berlaku. Okey, tak nak ada banyak birokrasi, maksudnya tak nak macam naik turun pergi sana sini untuk dapatkan jumlah RM500 tu contohnya untuk kesukarelawanan. Mungkin ada past experience Anissa. Tak ada past experience sebab kita sukarelawa dalam hati je kot. Dapat 500 pahala insyaAllah macam tu. Tapi bagi saya juga setuju. Selain daripada itu, saya juga ingin tambahkan aspek inklusif. Adakah bajet ini inklusif? Mungkin akan katakan ya, mungkin ada katakan tidak. Tapi sementara kita ada waktu untuk sama ada edit ataupun kira improve lah pada masa hadapan, adalah tengok adakah setiap komuniti di Malaysia dapat rasa perkara tersebut. Dan kalau rasa tu daripada segi apa? Bagi saya, kita perlu push forward lagi sustainability daripada segi infrastructure. Semua orang dapat memahami sistem, dapat gunakan sistem. Bukan sahaja untuk perkara yang sedia ada. Dan juga memastikan kita sendiri cakna dan boleh memastikan generasi yang akan datang tidak kira tersadai dengan masalah yang kita hadapi. Itu adalah fokus yang saya harapkanlah belanjawan ini dapat. Okey, maybe bila Anissa sebut inklusif, semua orang dapat merasa bandar, luar bandar. Maksudnya kalau kat luar bandar boleh apply secara fizikal. Tak ada wifi pun boleh apply juga. Yeah. Maksudnya kalau itulah. Orang OKU, proses ni pun dipermudahkan. Sebab sekarang ni kita terlalu fokus kepada digitalization. Tapi adakah sifat digitalization itu sendiri bersifat manusia? Banyak juga persoalan lah. Sebab tak semua orang ada phone, tak semua orang ada wifi yang clear kan. Okey, Siu. Bagi saya untuk belanjawan 2024 ni salah satu insentif yang
agak menarik dan agak bagus untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk bercerita tentang anak muda, macam seperti saudari Mariam dengan saudara Janada bagi tahu tadi, kita sepatutnya perlu menghargai setiap pengeluaran ataupun titik-titik yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Dan saya harap setiap belanjawan yang telah diperuntukkan kepada kami semua kita dapat gunakan dengan tempat yang baik. Dan saya harap juga kerajaan bukan semata-mata memberi peruntukan dari segi wang ringgit, tapi dapat memberi satu sokongan secara langsung ataupun secara tidak langsung pada anak muda, terutamanya anak muda yang baru sahaja habis belajar ataupun baru sahaja melangkah kaki keluar ke alam pekerjaan. Sebab bagi kita itu salah satu cabaran hidup yang kita baru nak adapt dengan perkara-perkara macam tu. Dan saya harap akan ada moral support dan peruntukan-peruntukan ni akan menjadi salah satu inisiatif secara jangka masa panjang akan datang. Okay, cantik sekali daripada Stu. Maksudnya bantuan bukan RM1 saja, platform, tapi platform pun bukan platform yang sekali jalan saja, platform yang semakin berkembang, semakin kuat dari tahun ke tahun. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung program Dialog Anak Muda untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Sio, kepada Anissa, Danesh, Jonathan dan juga Mariam sebab bersama kita pada hari ini. Banyak idea yang diutarakan dan harapnya diperdengarkan, dan mungkin insyaAllah kalau ada rezeki, idea-idea ini akan menjadi kenyataan. Dan terima kasih juga kepada anda semua penonton Astro Awani sebab terus setia bersama Dialog Anak Muda. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum. Bye.